Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li kafatil anbiya wal mursalin wa ila ahli baitihi ajma'in wa ila sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati as-sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in summa ila arwahil ulama'il 'amilin wa ila awliya'illahi as-salihin summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa aqaribina wa muallimina summa ila arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni astaudi'uka ilma ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung pada muka surat 70. Pada muka surat 70 apa? Ya 60 apa? 70 yaitu baris yang keberapa? 5 7 baris yang ke-11 daripada atas. Yang ke-11 daripada atas dalam kurungan dan makna ulul azmi. Kita berhenti pada kuliah kita yang lalu, dan yang ulul azmi itu 5 orang. Ya. Maknanya rasul-rasul yang bergelar ulul azmi ada 5 orang. Dan pada hari ini kita nak tengok penjelasan makna ulul azmi. Ulul azmi ini Allah sendiri yang menyebut dalam Al-Quran. Ya. Allah sebut dalam Al-Quran, dan Allah tujukan perintah ini walaupun pada secara khususnya kepada Nabi kita, tetapi secara umumnya ialah ditujukan juga kepada kita, yaitu firman Allah, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Jadi ulul azmi itu Allah yang sebut, Allah yang meletakkan gelaran ini, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah wahai Muhammad seperti mana rasul-rasul yang bergelar ulul azmi bersabar. Jadi ulul azmi Allah, Allah yang meletakkan gelaran itu. Maka makna ulul azmi kita tahu dah, ada 5 orang rasul yang disebut ataupun diberi satu, kita kata pangkat, title, ulul azmi.
Di antara 25 orang Rasul itu, 5 orang daripada mereka Allah Subhanahu wa taala memberi gelaran ulul azmi. Bermula daripada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Nabi Isa, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud ulul azmi? Dan abang hari ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain, dan makna ulul azmi itu mereka yang kuat sabar, mereka yang mempunyai tahap kesabarannya yang sangat tinggi. Itu mana kuat, mana tinggi sungguh tahap kesabaran ini, berada pada tahap yang paling tinggi. Kalau kesabaran itu kita nak letakkan persennya 100%, maka mereka berada pada tahap itu. Itu kata ulul azmi. Tapi kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, umat-umat baginda yang beriman ini, kalau kita dapat melaksanakan ibadat puasa dengan sempurna, Nabi meletakkan kita telah memiliki 50% daripada sifat sabar itu sendiri. Dalam sabda baginda, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh daripada kesabaran. Kalau kesabaran itu berada pada tertinggi, tahap yang tertinggi 100%, puasa telah mencapai 50%. Bukan senang nak puasa kan? Puasa yang elok lah, puasa yang baik, yang terbaik, yang dikatakan nisfus sabri, ya, puasa yang berkualiti, puasa yang saya sebut dulu, yang mencapai standard piawaian dia, tu nisfus sabri. Walaupun berada pada tahap baru nisfu, separuh, wasabru sawabuhul jannah. Sabar ni balasan yang setimpal dengannya ialah syurga. Lalu baginda membaca sepotong ayat Allah yang ada sangkutannya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan disempurnakan kepada orang yang bersabar balasannya, ganjarannya yang tak mampu nak dihitung. Banyak mana tak tahu, tak mampu nak dihitung, nak dikira. Akan disempurnakan oleh Allah balasan kepada hamba-hambanya yang bersabar itu bighairi hisab. Tak dapat, tak mampu nak dihitung. Lagi mana kita boleh bilang, lagi mana kita boleh kira, maka dia bukan banyak tu yang kata bighairi hisab ini. Baik, maka Rasul yang bergelar ulul azmi ini, setelah mana kita faham makna ulul azmi yang sangat kuat sabarnya, yang sangat tinggi tahap kesabarannya, yang boleh kita katakan dari segi persennya berada pada tahap beratus, tinggi sungguh. Itu kata ulul azmi, yang oleh penulis kita dia kata sangat kuat. Kita olah dalam bahasa lain, berada pada tahap yang tertinggi Rasul, dan menanggung beberapa banyak kesusahan, banyak ujian Allah, banyak dugaan Allah yang mereka ini mampu untuk menanggung atau memikul. Tak apa, boleh tengah duk semayang pitau najis unta atas belakang, duk lalu nak keluar pergi untuk menjalani kewajipan sebagai seorang Rasul, ada orang terluntau saking baki sisa-sisa makanan, tak apa. Itu yang kata mampu menanggung kesusahan. Bukan kata tegaan tu saja, tegaan tu, tak ada perasaan intiqam, tak ada perasaan nak balas dendam.
Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, ahsin ila man asaa ilaika, ahsin ila man ahsana ilaika. Itu tak apa? Yang nak pegang tu. Wa ahsin ila man asaa ilaika, buat baiklah kepada orang yang buat jahat ke kamu. Itu kata mampu, kemampuan menanggung, dan nak ajak kita sekadar keupayaan kita untuk buat macam tu. Walaupun kita rasa pedai, kita rasa pahit, kita rasa apa lagi nak kata, no? Tapi Nabi pernah menganjur, ajak kita untuk mencontohi apa ni baginda yang termasuk di antara yang bergelar ulul azmi. Pahit, bukan senang. Nabi buat baik, Nabi dia senyum kat orang yang muka masam dengan kita. Kan? Bukan senang kan? Tapi itu di antara yang Nabi suruh kita. Ini yang dikatakan akhlak. Ini sebahagian yang dimaksudkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena di sana akan terpadamlah sudah. Kalau ada lagi orang yang dok buat jahat kat kita dengan segala perangai buruknya, dengan sikap apa orang kata jahatnya itu, akan terpadam dengan sendiri apabila kita menerimanya dengan wa ahsin ila man asaa ilaika. Nah, buat baiklah kepada orang yang buat jahat ke kamu. Terpadam, dandan. Kalau api yang sedang membara itu, kalau kita tunjuk sikap sebagaimana yang dianjurkan ini, akan terpadam lala tu, sejuk lala tu. Ya? Akan hilang apa pandangan negatif dia kat kita, pandangan intiqam dia kat kita, ataupun kalau ada hasrat nak buat lagi kat kita untuk masa-masa akan datang, akan terpadam pada ketika itu juga. Itu kata akhlak Islam. Akhlak yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mampu menanggung, ataupun dengan kata lain mempunyai jazam. Artinya meneguhkan segala pekerjaan. Mana dalam nak melaksanakan satu-satu tugas kerja, kewajiban, dengan begitu mempunyai keazaman yang sangat teguh, kukuh. Nah, aku nak buat, aku nak lakukan, aku nak laksana, walaupun apa juga rintangan yang ada di hadapan. Maka begitulah cara para anbiya dan mursalin, terutamanya ulul azmi ini, dalam nak mengajak menyeru manusia kepada agama Allah, mentauhidkan Allah, tegas, komitmen, iltizam, apa cara sekalipun rintangan yang mereka terpaksa berhadapan, mereka akan terus dengan kerja-kerja ini. Itu ulul azmi. Ya? Maka kepada kita yang Al-Quran suruh kita mencontohi Nabi kita, yang Nabi kita termasuk dalam kumpulan ulul azmi, macam itulah kalau boleh. Ya? Macam itulah kalau boleh. Kesabaran kita, kecekalan kita, mempunyai semangat yang tidak pernah terpadam dalam kita nak mengajak masyarakat sekadar yang kita mampu kepada agama Allah. Kita, keazaman kita yang tak pernah pudar. Itu dia. Walaupun apa-apa rintangan yang kita terpaksa berhadapan, tapi semangat kita tak pernah padam. Sekadar yang kita mampu. Dia tak boleh tahu hari ini, esok boleh jadi, tak boleh esok, lusa. Dan sekalipun sehingga ke mana-mana waktu sekalipun, dia tak boleh terima. Yang penting kewajipan kita sudah tertunai. Sehingga kepada Rasul pun ada yang Nabi nak sampai, tak sampai. Kat pak-pak penakan dia tu, Abu Lahabnya, Abu Talib pertama sudah masuk, tak sampai. Tapi Allah Subhanahu wa taala mententeramkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berhadapan dengan keadaan yang tak dapat mencapai hasratnya. Wa ma 'alaika illal balagh. Muhammad, kau
kewajipan kamu hanya sekadar menyampai. Tidak. Maka datang perasaan tentram. Walaupun ada yang berjaya, alhamdulillah, ada yang tak berjaya, ayat ini mententramkan semangat, keazaman, jazam yang begitu teguh. Yang dia nak buat, tetap dia nak buat. Apa juga rintangan, tidak menjadi halangan. Yang penting ialah nak sampai kepada satu matlamat, mengajak manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Dalam mengajak masyarakat manusia mentauhidkan Allah, itu begitu tinggi sifat-sifat kesabaran, ketegasan, dan apa kita kata keazaman yang begitu tinggi. Tak sampai tak dapat, ada yang tak dapat mencapai, ditentramkan oleh ayat Allah, wa ma 'alaika illal balagh. Kita boleh ambil contoh. Kita pun kadang-kadang bukan nanti masyarakat, adik-beradik kita sendiri pun bercamah. Bercamah. Yang kita ajak, yang kita dekati mereka, tapi mereka tak mau. Kita tak sentiasa balik-balik kepada ayat yang mententramkan jiwa baginda sallallahu alaihi wasallam dalam nak menyampaikan risalah suci ini. Baik. Jadi kita fahamlah, kita faham itu di antara maksud ulul azmi. Sekongkongnya dibagi kepada kita ini 3 ciri utama. Sifat sabar yang berada pada kesabaran yang berada pada tahap yang paling tinggi, berkemampuan untuk menanggung apa juga kesusahan. Kenapa? Karena sejarah membuktikan semenjak daripada Rasul yang pertama yang diutuskan oleh Allah kepada umat manusia, sejarah membuktikan kepada kita. Mereka tidak pernah bertemu dengan laluan mudah. Tak ada. Mereka boleh menjalankan tugas mereka untuk menyeru manusia mentauhidkan Allah, menerima agama Allah ini. Tak pernah kita bertemu dengan mana-mana Rasul yang memperolehi laluan mudah, senang, selesa. Tak ada. Macam-macam Nabi Nuh, ajak tak mau. Macam-macam dia tunjuk sikap. Inni kullama da'utum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya Allah, ya Tuhanku, dihabaq Allah, pada setiap kali aku mendekati mereka untuk memohon keampunan dengan sikap, kerana sikap kedekilan mereka ini, maka sumbat jari ke dalam telinga. Apa makna? Tak mau dengar. Tak mau dengar. Wastaghshaw thiyabahum, duduk kelumuh dengan kain. Tengok muka Nabi Nuh, tak mau. Wastakbaru istikbara, mereka sebaliknya ternampak sikap sombong mereka yang ditunjukkan. Wastakbaru istikbara, dengan secara melampau. Itu macam tu. Dia tak mau juga. Allah perintah Nabi Nuh buat perahu kapal bahtera. Anisna'il fulk. Tak apalah kalau gitu hang buat kapal, saya lah Nuh. Cari pokok kayu besar, buatlah. Buat. Yang peduk habaq kata Rasul, rupanya ni dia yang sebenarnya tukang kayu saja. Itu dia. Tukang kayu saja. Sudahlah parlimen dengan kata-kata. Piduk kencing, duk berak pula dalam kayu yang dia duk tarah kata. Sampai macam tu. Dalam masa dalam kapal, Ustaz, tu binatang apa yang tak mau dengar perintah Nabi Nuh AS? Haduklah dia semua bagui-bagui. Haduklah kapal itu semua bagui-bagui. Semua yang diselamatkan oleh Allah. Tak masa dalam pelayaran. Ada binatang yang tak mau dengar, yang diasuk oleh syaitan. Apa binatang apa yang pernah didengar? Apa dia? Lupa. Bukan jenis-jenis khinzir, jenis kilab. Begitu.
sehingga anak dan isterinya sendiri juga tak beriman. Isteri seorang Rasul yang bergelar ulul azmi tak beriman. Kalau kita masalah lagu sangat pelik lah, no. Jadi tak heranlah kalau ada jiran-jiran pupu-pupu yang duk jojo yang tak boleh menerima, sekadar yang kita mampu untuk nak ajak mereka. Isteri seorang Rasul termasuk anaknya sendiri pun tak beriman, masih mampu untuk menanggung ujian ini. Jadi mana yang kita nak cerita kepada kita yang ingin mewarisi kerja-kerja Nabi ini, kita hendaklah bersiap sedia. Kita set dalam minda kita, inilah cara, inilah laluan yang akan kita hadapi dalam kerja-kerja kita untuk mengambil sedikit warisan kerja-kerja Rasul. Nak ajak orang balik kepada agama Allah, nak ajak orang kenal Allah, itu laluan dia. Laluan sukar. Laluan sukar. Baik. Dan yang mempunyai kitab Rasul-Rasul yang 25 orang tadi, yang mempunyai kitab, yakni yang Allah Ta'ala bagi kat mereka kitab, 8 orang. Termasuk suhuf lah tu. Termasuk selain daripada kitab-kitab yang besar-besar tu, termasuk suhuf, ada 8 orang, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Musa dan Nabi Isa dan Nabi Adam, semuanya mereka itu, dan Nabi Daud dan Syith dan Idris dan Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Shin Yatha Syith tak pernah dengar kan? Tak pernah dengar. Puai. Tak pernah dengar nama Syith. Shin Yatha Syith Tha. Jangan bunyi sin, jangan bunyi Syith Tha. Alaihimus salatu wassalam. Ini 8 orang ni. Maka kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran, yakni Allah turunkan ataupun Allah berikan kepada Nabi kita ini kitab suci Al-Quranul Karim, dan dinamakan juga Al-Quranul Karim ini Furqan. Furqan, yaitu yang menjelaskan perbezaan, di antara yang benar dengan yang tidak benar, di antara hak dan batil, di antara nur dan kegelapan, di antara iman dan kufur. Itu makna Furqan. Walaupun masih banyak lagi nama Al-Quran. Nama Al-Quran Az-Zikr. Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran juga dikenali dengan nama Az-Zikru. Az-Zikru mana peringatan. Karena sememangnya Al-Quranul Karim ini merupakan sebagai kitab untuk memberi peringatan kepada kita. Memberi peringatan. Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya, memeliharanya, yakni daripada diselewing, ditokok tambah ataupun dikurangkan ayat-ayat, bahkan hurufnya sekalipun.
kami akan pelihara. Allah akan jaga. Sebab dia merupakan kitab suci yang terakhir, dan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran akan terus diterima pakai sehingga ke hari kiamat. Tidak ada lagi mana-mana kitab lain yang akan memansuhkan hukum hakam yang ada dalam Al-Quran selain daripada Al-Quran. Ini merupakan sebagai kitab mukjizat yang kemukjizatannya itu akan terus kekal sehingga hari kiamat. Mukjizat itu. Mukjizat maknanya amrun khariqul lil adati yazhar ala yadi man yad'in nubuwah. Itu kata mukjizat yang melemahkan makhluk-makhluk yang hanya zahir di tangan-tangan Nabi dan Rasul. Maka mukjizat Al-Quran yang dikatakan akan terpelihara dengan kemukjizatannya, dalam arti kata melemahkan mana-mana makhluk Allah daripada mendatang, mencipta seperti mana Al-Quran. Walaupun sekadar satu surah yang terpendek sekali dalam Al-Quran, tidak ada mana-mana makhluk Allah yang mampu untuk menciptanya. Itu kata mukjizat. Itu kata mukjizat. No? Bukan saja di kalangan orang-orang yang bukan pertuturan bahasanya, bahasa pertuturannya bahasa Arab, hidup dalam suasana Arab. Nah, bukan saja kita ni yang bukan bahasa Arab. Orang yang duduk dalam suasana Arab, bahasa Arab, dalam dunia Arab pun tak mampu. Tak mampu untuk nak buat, nak mencipta seperti mana Al-Quran, walaupun sekadar surah yang terpendek. Bukan dari segi menyusun atur bilangan-bilangan kalimat dalam Al-Quran, yang tu mereka mampu lebih pada tu lagi. Kalau Al-Quran kita katakan mengikut satu pandangan, jumlah ayatnya 6,666 ayat. Kalau untuk ayat, nak mereka nak buat lebih pada tu, mereka mampu. Tapi kehebatan Al-Quran, dari segi susunan bahasa, dari segi balaghahnya, dan yang paling penting, apa yang dicerita oleh Al-Quran tentang kisah-kisah yang terdahulu benar berlaku. Cerita-cerita Al-Quran yang akan berlaku dalam masa yang terdekat, yang boleh dilihat, boleh disaksikan oleh mata kepala para sahabat, mereka melihat. Dan seterusnya cerita-cerita Al-Quran pada masa akan datang juga benar. Hatu yang tak mampu tu, yang tu yang mereka tak mampu. Al-Quran yang Allah turun pada bulan Ramadan, dan seluruh kitab-kitab suci yang 4, Taurat, Zabur, Injil pun Allah turun dalam bulan Ramadan. Allah pilih bulan Ramadan untuk diturunkan kitab sucinya sebagai panduan kepada umat manusia. Kenapa? Karena kehebatan Ramadan, kerana kemuliaan Ramadan. Sebab itu kedatangan Ramadan dinanti-nantikan, pemergian Ramadan ditangisi oleh para sahabat, oleh mereka yang benar-benar mengenali Ramadan. Dialu-alukan, pemergiannya ditangisi. Iza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawat wal ard. Bila berakhirnya Ramadan, langit dan bumi akan menangis. Menangis kerana apa? Simpati dengan kita. Dia apa-apa pun tak ada apa-apa, bukan ada apa. Tapi kerana bersimpati dengan kita, bersimpati dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berakhirnya Ramadan, perginya Ramadan itu, Ramadan membawa segala-galanya. Ramadan bawa Lailatul Qadar kembali balik kepada Allah.
Ramadan membawa masa-masa, waktu-waktu, sama ada siang malamnya itu yang begitu baik, mustajab doanya, amalan-amal ibadat yang dilakukan akan digandakannya oleh Allah, akan dibawa balik oleh Ramadan. No? Keampunan Allah, rahmat Allah, ya Allah berikan kepada kita. Dan itqun minan nar, akan dibebas daripada azab api neraka, juga akan dibawa balik oleh Ramadan. Maka langit dan bumi menangis. Kalau langit dan bumi menangis, sepatutnya kata Nabi, kita yang menangis. No? No? Wa nahnu ahaqqu bil bukai wat ta'assuf. Kita yang sepatutnya menangis, kita yang sepatutnya merasakan kesedihannya itu. Suruh dia istighfar. Nah, abang kata, oh, tak boleh kena istighfar ni. Tamu ni jangan kata. Tamu ni jangan kata ataupun bertelung di dahi. Mengapa Nabi bersabda sumu tasihhu? Ya? Puasalah kamu akan sihat. Pasal apa dia kata bila mai-mai Ramadan ni kita sakit selalu? Dia kata begitu, tak sihat selalu. Jangan kata macam tu. Nasihatlah dia. Nah, so dia istighfar kalau boleh. Abang ada. Sumu tasihhu, Nabi kata puasalah kamu akan sihat. No? Nabi kata lagi as-sanatu kulluha summun qatilah wa tiryaquha Ramadan atau kama qal. Sepanjang tahun kita hidup sebelum kedatangan Ramadan, kita hidup dalam keadaan racun yang boleh membunuh dengan cara budaya makan kita, makanan kita dan minuman kita. Nabi sifatkan sebagai summun qatilah, racun yang boleh membunuh. Wa tiryaquha Ramadan, penawarnya Ramadan. Ramadan penawar. Ya. Kita duduk 11 bulan sebelum kedatangan Ramadan, segala makan minum kita itu Nabi ibaratkan semacam racun yang boleh membunuh kita. Nampak segera kan? No? Makan sabi-sabi. Wa tiryaquha Ramadan. Ramadan penawar. Dengan kita tak makan habis, dia reject, dia tendang keluar segala lebihan-lebihan, segala sisa-sisa yang tak diperlukan oleh tubuh badan kita. Sebab itu dari segi pandangan saintis, mengapa kita tak makan bulan puasa, dia mendatangkan perubahan bau pada mulut kita yang Nabi sebut dalam hadis Nabi, la khulufu famis saim atyab indallahi min rihil misk. Perubahan bau mulut kita orang yang berpuasa ini dalam bulan Ramadan lebih harum daripada kasturi di sisi Allah. Pada pandangan saintis, dia kata ini proses pembuangan toksin yang ada dalam tubuh badan kita, antaranya dia keluar kot tu. Saya pun jual lah, bukan saya reti. Nah, boleh jual terus. Nu doktor pun ada belakang betul tak tahu. Ya, saya pernah dengar lah kan orang cakap macam tu. Jadi maknanya tiryak tu yang kata penawar. Jadi dia kata habis tak sihat. No. Betul semua. Tak apalah, mudah-mudahan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada dia. Baik.
Quran Allah bagi kat Nabi kita, Quran diturunkan kepada Nabi kita, sama ada peringkat perpindahan awalnya daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang pertama, langit dunia ini pun berlaku dalam bulan Ramadan, dan perpindahan secara berperingkat-peringkat daripada Baitul Izzah yang terletak di langit yang pertama, langit dunia itu, kepada Nabi kita juga berlaku pada bulan Ramadan. Ayat yang pertama. Sebab itu dia datang tiap-tiap bulan lah, bukan? Dia main tiap-tiap bulan mengikut keperluan pada masa Al-Quran diturunkan itu. Datuk katanya masa Nabi Musa menerima Taurat daripada Allah Taala, waktu itu Sinai tu adakah terima Taurat satu-satu? Kitab-kitab yang terdahulu semua turun kepada rasul-rasul berkenaan secara sekaligus. Jumlatan wahidah, sekaligus. Cuma Al-Quran yang diturun kepada Nabi kita ini disebut dalam istilah ilmunya munajjaman wa mufarraqa, beransur-ansur mengikut keperluan. Kemudian penyusunan yang seperti mana yang ada dalam Al-Quran di hadapan kita hari ini, juga wahyu Allah, di mana pada setiap kali Nabi Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi kita, dia baca ayatnya, akan menyusuli selepas itu Allah letakkan, wahai Muhammad, ayat ini ataupun surah ini fi makani kaza wa kaza, di tempat-tempat yang disebut oleh Jibril. Ini ayat berapa, duk surah apa, susunan surahnya, duk tang mana, nombor berapa, semuanya dia panggil apa dalam bahasa ilmu, dia panggil tauqifiyun. Secara tauqifi, yakni secara ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah memberitahu kepada Jibril, Jibril memberitahu kepada Nabi kita, Nabi kita memberitahu kepada pencatat wahyu. Susunan ayat yang turun dulu sampai mengambil masa 23 tahun. Turun kadang-kadang satu-satu surah tu dia bukan turun serentak. Macam surah yang pertama ini, ayat yang pertama ini. Ayat kelima, ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima surah Al-Alaq. Turun-turun berhenti. Mai Al-Muddassir pula. Kerana sebab itu pada setiap kali wahyu disampaikan oleh Jibril, setelah Nabi menerima dengan sebaik-baiknya, Jibril akan memperingatkan, ya Muhammad, hazil ayata ataupun hazih surata fi makani kaza wa kaza, di tempat-tempat yang disebut oleh Jibril. Sepatutnya surah Al-Alaq, permulaan surah Al-Alaq tu tak surah yang pertama, pasal dia mula turun. Tapi realitinya tidak. Yang pertama surah Al-Fatihah. Ini bukan ijtihadi, tauqifi lawan ijtihadi. Ijtihadi berdasarkan kepada apa yang dipikir oleh manusia. Kalau tauqifi, maknanya Allah yang menentukan. Allah yang menentukan di manakah ayat-ayat, surah-surah yang sepatutnya disusun dalam mushaf ini. Maksudnya. Dan Al-Quran ini, Quran, ta'rif dia, ulang tayang sekali lagi, ta'rif dia, kalamullah. Kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kalam Jibril, bukan kalam mana-mana pendeta dari kalangan bangsa Arab. Al-Munazzal ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalam Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Nabi lain, itu Al-Quran. Kalau kepada Nabi lain, bukan Quran. Quran Al-Munazzal ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi kita biwasitati Jibril. Seluruh ayat-ayat surah-surah Al-Quran diturunkan dengan perantaraan
malaikat Jibril. Ada juga kalam Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi bukan dengan perantaraan Jibril, yang tu dinamakan hadis kursi. Nah, yang tu nama dia hadis kursi. Disampaikan kepada Nabi dalam bentuk ilham. Nah, bila kata Quran, seluruh ayat, surah, juzu Al-Quran, semuanya disampaikan kepada Nabi kita melalui perantaranya malaikat Jibril. Jibril yang bawa mai, Jibril yang ajak kepada Nabi cara membacanya. Ala sab'ati ahruf. Ada 7 cara bacaannya. Maka yang kita baca riwayat hafaz, macam kita ada baca. Nah, ada riwayat-riwayat yang lain. Wadduha, wal-laili iza saja. Kan? Pernah dengar kan? Itu hal lain. Yang sampai kat kita, melalui riwayat yang sampai kat kita, terutamanya oleh kita di sebelah sini, itulah yang kita baca. Dia 7 ala sab'ati ahruf. Macam saya ni hakim pula. Nak suruh saya hukum. Tak apa, yang penting itu kemahiran yang Allah bagi. Mereka dengan ijtihad mereka sendiri. Sudais misalnya, dia kata kalau aku baca pelan habis dia lena. Pasal sejuzuk contohnya. Dan kemampuan suara yang Allah bagi kat dia sunahnya. Mu'aiqili ada dengan cara dia. Dan sangat termasyhur di kalangan kita yang pemerhati, yang mengikuti kepada qurra di Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Allah bagi kat dia boleh baca yang macam dia baca tu, yang tak ada pada qurra lain. Sudais dengan sudaisnya, mu'aiqili dengan mu'aiqilinya, syuraim dengan syuraimnya. Itu keistimewaan yang Allah bagi kat mereka. Dari segi tarannum tak boleh lawan qari di Mesir pula. Macam tu. Abdul Basit, Abdul Samad misalnya, Khalil Qusairi, Al-Laisi, macam-macam lagi nama. Dari segi tarannum boleh kat orang Mesir. Dari segi hak yang baca macam sudais apa ni, tak boleh lawan orang Mekah. Satu keistimewaan anugerah Allah kat mereka. Sudais orang suka dengan sudais, mungkin kita rasa kita sesuai dengan mahir kan, maka kita rasa masuk. Ada orang yang nak sudais kan, jadi itu kita punya taste masing-masing lah kan. Kita tak boleh hukum, tak boleh hukum. Saya suka makan kangkring dengan ayam asam cabai Melaka. Orang lain dia suka makan hal lain pula kan. Masing-masing kita rasa. Sekata ya, no? Ya lah cantik. Semuanya baik, nah. Semuanya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Di masyarakat Melayu kita pun dah ada sudais Melayu kan. Syurai Melayu. Ustaz Muhammad Musa dia suka syurai. Di malam-malam akhir Masjid Zahir ni dia adalah Allah bagi kat dia, masya-Allah tabarakallah. Malam yang terakhir Ramadan tahun lalu 3 juzuk
lutut kita nak lekang lah. Pasal nak kabur balik malam-malam macam apa ni Ustaz Don mai baru ni 8 rakaat nak kabur balik malam khatam Quran ni 8 rakaat kabur balik bagi kat dia. Dia boleh buat sampai 3 juzuk dengan fasahah dia, dengan sogha dia, dengan lancang dia. Subhanallah. Kita boleh duduk. Dia style Syuraim. Allah bagi kat dia pitani dengan warak boleh ke dia. Dari segi ingatan dia, dari segi kelancaran dia, sogha dia, nafas dia. Itu Syuraim Melayu. Alhamdulillah. Kemudian takrif Quran lagi. 3 dah tadi kita dapat. 2. Kalamullah. 3. Kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Tu takrif yang diberi terhadap Al-Quran. Al-mu'jazu bi kulli suratin minhu, yang tiap-tiap surah dalam Al-Quran semuanya mukjizat. Semuanya mukjizat. Tiap-tiap surah. Artinya tiap-tiap surah dalam Al-Quran, surah dalam Al-Quran 114 surah, walaupun yang terpendek sekali tidak ada siapa di kalangan makhluk Allah yang boleh buat, boleh cipta seperti surah tersebut. Malam-malam Allah sebut kepada puak-puak musyrikin Quraisy, bijak pandai, ahli-ahli bahasa mereka. Hamba turun tolong, dah tak percaya Quran ini turun daripada aku kepada hamba aku Muhammad ini, hamba tolong buat seperti mana sebuah Al-Quran. Siapa tak sanggup menyambut cabaran ini? Turun kepada 10 surah daripada 114, buat 10 surah. Sekong tak ada yang tampil untuk menyambut cabaran ini, sampai kepada wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Tak apa, dah tak mampu 10, 1 surah pun tak apa, bahkan yang paling pendek sekali pun tak apa. Mereka cuba tapi semuanya gagal. Itu kata mukjizat. Dan yang keempat, al-muta'abbadu bitilawatihi, membacanya adalah ibadat. Membaca Al-Quran adalah ibadat. Di antara ibadat-ibadat yang paling disukai oleh Allah. Maklum saja pasal kita membaca kalam Allah. Kita membaca kalam Allah. Baca, tak faham pun tak apa. Sampai begitu sekali, begitu sekali, sebagaimana yang Imam Ahmad bin Hanbal mimpi bertemu dengan Allah, bertanya sesuatu kepada Allah, maka Allah dalam mimpinya itu Allah suruh, Allah sebut membaca kalamku, membaca kalam Allah. Bagaimana kalau membaca Al-Quran lah zaman Ahmad bin Hanbal? Bagaimana kalau yang tidak dapat memahaminya? Sama saja. Tak faham pun tak apa. Baca Quran. Al-muta'abbadu bitilawati. Kalau kita tengah baca Quran, tak tahu. Ada orang tanya satu-satu, kita tak ada jawab. Pasal benda tu mustahak nak menjawab. Perhabis dulu ayat dia. Adab kita dengan Quran. Siapa yang panggil pun kita baca duduk tengah-tengah ayat. Jangan duduk menyut. Perhabis dulu. Sampai kepada ayat yang akhir. Menyut. Begitu juga. Kita duduk dengar radio ke, duduk dengar televisyen ke, mereka sedang membaca Al-Quran, jangan pergi tutup, tunggu sampai habis ayat dulu. Ini adab. Ajak anak-anak macam tu. Jangan duduk tutup tengah-tengah jalan. Sebab itu di antara yang tidak digalakkan kepada kita, letak masa orang panggil telefon handset kita ni, buh Al-Quran tu, antara yang tidak digalakkan. Takut-takut masa masuk tu Quran duk bunyi, duk bodoh tengah ayat, kita dah terima call dia tu, terputus bacaan tadi. Adab.
Nah, selain daripada adab yang sangat kita tidak menghormati, kita duduk dengar orang baca Quran, kita duduk buka bersembang. Tak kira lah sama ada baca Quran direct orang yang baca ataupun kita mendengar daripada radio ke, televisyen ke. No? Sebab Allah sendiri yang memperingatkan kepada kita, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibaca Quran maknanya orang baca. Bila dibacakan Al-Quran, orang baca, kita duduk dengar. Fastami'u lahu, Allah suruh kita dengar. Wa ansitu, Allah suruh kita diam. Allah suruh kita diam. Berhenti, jangan ada bercakap. Satu adab yang Allah suruh kita, yang kita nampak dalam masyarakat kita, yang kita tak dapat menghormati. Susah, no? Susah. Allah suruh kita dengar, Allah suruh kita diam. Yang patut kita bagi perhatian, no? Tu Allah suruh tu, Allah abang. Maka ini yang penting yang kita nak ambil. Selain daripada ada lagi beberapa keratan untuk nak memberi takrif jelas kepada Al-Quran. Yang penting yang kita nak ambil ialah al-muta'abbadu bi